Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang sambung dalam perbahasan al-qada'u wal fidyatu fil iftari. Qada' dan iftar, qada' dan fidyah ketika mana berbuka puasa. Jadi kita sudah selesai pada perbahasan yang pertama, iaitu al-iftaru li khawfin ala ghairihi. Yang mana orang ini perlulah mengqada puasa lagi pula membayar fidyah. Kemudian masuklah golongan yang kedua pula yang hari ini, iaitu al-iftaru ma'a ta'khiri qada'i ramadana ma'a imkanihi hatta ya'tiya ramadanu akharu. Iaitu al-iftaru, berbuka puasa. Ma'a ta'khiri qada'i ramadana, serta melewatkan qada puasa Ramadan. Ta'khiri qada'i, ta'khiri qada'i idhafat masdar kepada maf'ul, mengakhirkan qada', melewatkan qada' Ramadan, ma'a imkanil qada', dalam keadaan mampu untuk mengqada', hatta ya'tiya, sehinggalah bahawa datang ia Ramadanu akharu, oleh Ramadan yang lain. Akharu tu sifat Ramadan, Ramadanu tu fa'il. Jadi dia ada qada puasa, tak kisahlah 2 hari ke 3 hari ke 4 hari ke 5 hari ke. Kemudian lepas dia tak puasa tu, sehinggalah masuk Ramadan yang lain. Bila masuk Ramadan yang lain, maka nanti selepas puasa tersebut dia wajib lagi mengqada puasanya. Lagi pula kena tambah satu lagi, membayar fidyah, kerana dia sudah mengqada puasanya yang bulan lepas, yang tahun lepas ke dalam tahun ini selepas Ramadan. Man fatahu syai'un min ramadana li safarin aw maradin aw nahwihima wajaba alaihi qada'uhu. Man fatahu, siapa yang meluputkan akan dia, akan man idhafat, itu maf'ul bih. Siapa yang meluputkan akan siapa-siapa itu, syai'un fa'il, oleh sesuatu, min ramadana, daripada puasa Ramadan, jar majrur, li safarin, illah, kerana musafir, ataf au maradin, ataupun kerana sakit, au nahwihima, ataupun kerana seumpama sakit dan juga safar. Iaitu nahwihima tu contohnya dia haid, dia nifas.
Jawabnya wajaba alaihi ay alaman, wajiblah atas man itu qada'uhu, qada'u Ramadan, mengqada akan puasa Ramadan. Wajib mengqada puasa Ramadan qabla hululi syahri Ramadan, sebelum masuklah bulan Ramadan, minal ami jar majrur, daripada tahun sifat, allazi yang mana, yalihi yang mengiringi ia, ya am itu hu akan dia akan syahr Ramadan, itu syahr Ramadan yang akan datang lah. Jadi dia wajib qada sebelum masuknya bulan Ramadan daripada tahun yang mengiringinya. Yang mengiringi tahun itu dia akan syahr Ramadan, iaitu tahun depan lah, tahun yang akan datang. Dia mesti qada dah. Kalau dia tak qada lagi, maka akan timbul isu membayar fidyah. Timbul isu membayar fidyah. Fa in lam yaqdi tasahulan hatta dakhala Ramadhan akharu athima. Fa in lam yaqdi, maka jikalau tidak sama sekali mengqada ia seorang. Kalau dia tidak boleh mengqada puasa, kerana apa? Kalau dia tidak qada puasa, tasahulan maf'ul ajli, kerana bermudah-mudah. Dia mengambil mudah, dia tidak mahu. Panas lah. Nak pula panas. Dia tidak mahu mengqada puasa hatta sehinggalah dakhala Ramadhan, sehingga masuklah bulan Ramadan, sifat akharu yang lain. Niscaya athima, berdosa ia man tu. Jadi dia tidak mahu qada kerana bermudah-mudah, sengaja tak mahu qada, maka wajib dia tu mendapatkan dosa. Wajib mendapatkan dosa. Wajib syarak lah. Jadi dia mesti mendapat dosa kalau dia sengaja. Walazimahu ma'al qada'il fidyatu, ay walazima asy-syakhsa ma'al qada'i al-fidyatu, hu maf'ulu bih. Al-fidyatu fa'il dia. Dan melazimilah akan dia, akan man tu, serta qada oleh fa'il al-fidyatu, oleh fidyah. Wajib dia tu dua, fidyah satu, qada satu. Kalau dia tidak qada puasa kerana bermudah-mudah, kerana sengaja, kerana malas dan seumpamanya. Dan kalau dia qada pada tahun yang akan datang, maka hendaklah dia membayar fidyah. Dan kalau tak qada juga sampai tahun 2 tahun akan datang, maka dia kena gandaan fidyah. Wa tatakarraru bi takarruris sinina, ay wa tatakarrarul fidyatu bi takarruris sinina, dan berulang-ulanglah fidyah itu bi takarruris sinina, dengan berulang-ulangnya tahun. Berulang-ulangnya tahun. Lianna sittatan minas sahabati, kerana bahawasanya 6. Ni ilah bagi kata kenapa kena ulang, kena ganda. Dalam mazhab Hambali, tu lain tu. Betul lah. Dalam mazhab Hambali, dalam pendapat yang kedua mazhab Syafi'i, tidak perlu ulang. Tidak menjadi gandaan fidyah tersebut. Lianna sittatan, isim di anna, kerana bahawasanya 6 minas sahabati jar majrur, daripada sahabat Nabi SAW, dia mari jumlah mu'taridah. Dia mari jumlah mu'taridah, dia pisahkan isim di anna dengan khabar. Dia nak terangkan siapa sahabat tu. Wahum, dan bermula mereka itu sahabat mubtada, khabar Ibnu Abbasin, ialah Ibnu Abbas, Abbasin mudhafu ilaih. Ataf wa Abu Hurairah, dan Abu Hurairah, Abu ma'tuf, Hurairah mudhafu ilaih. Hurairah mamnu' min as-sarf, kerana isim alam lagi pula ta'nits pada lafzi. Wa Aliyun, dan Ali, ataf kepada kata Ibnu. Wa Ibnu Umar, dan Ibnu Umar, Ibnu ataf kepada Ibnu Abbas, Umar mudhafu ilaih. Wa Jabirun, dan Jabir. Wal Husainu, dan Husain, badal Husain Ibnu Aliyin, Aliyin mudhafu ilaih. Husain bin Ali, anak Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu jumlah khabariyah lafzan, insya'iyah ma'nan, du'aiyah ma'nan.
Ai Allahumma rdi anhum ajma'ina. Mudah-mudahan meridailah oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu kesemuanya. Jadi sahabat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Sayyidina Ali, Ibnu Umar, Jabir dan Husain bin Ali, kesemuanya itu aftau. Berfatwa mereka itu. Itu khabar di anna. Bidzalika takarruris sini takarruril fidyati bi takarruris sinin. Tu musyar ilaih bagi dzalika. Bidzalika jar majrur musyar ilaih dikena bi takarruris sinin ay bi takarruril fidyati bi takarruris sinin. Wala mukhalifa lahum ay wala mukhalifa sabitun lahum ay lis-sahabah. Mukhalifa isim la linafil jinsi, lahum jar majrur ta'alluq satu mahzuf khabar la linafil jinsi. Ay wala mukhalifa sabitun lahum. Tidak ada sama sekali berlaku percanggahan pendapat yang sabit bagi mereka itu sahabat. Jadi para sahabat dia tidak khilaf. Berlakunya takarrurul fidyah bi takarruris sinin. Kalau orang tu masih lagi tidak berpuasa, tidak mengqadha puasanya kerana malas, kerana tasahulan dan sebagainya, maka wajiblah dia tu kena fidyah berulang kali. Tak silap tahun lepas kot. Tahun lepas ke 2 tahun lepas? 2 tahun lepasnya. Masa tu daurah Sahih Muslim kat Tonggoi Suhaimi tu. Sahabat Sahih Muslim kan. Diorang tanya. Diorang tanya kat kita ni. Pak dia tak puasa kot. Pak dia tak puasa sejak Bali sampai mati. Tak puasa daripada balik sampai mati. Dia suruh tolong kira fidyah dia berapa. Jenuh kali. Bujak kita ni reti matematik. Jenuh kali tu. Allah lah, beribu-ribu fidyah kena bayar. Beribu-ribu tu paling banyak sekali lah fidyah. Paling banyak pernah kira. Ni tak ada pula selamat tu. Fasara ijma'an ay fasara adamu mukhalafatihim tu. Sara dhamir mustatir huwa kembali kepada adamu mukhalafatihim. Ambil mafhum daripada la mukhalifah lahum. Maka jadilah tidak khilaf mereka sahabat tu. Khabar sara ijma'an sebagai ijma' sifat sukutian ay mansuban ila sukuti. Ijma' yang dinisbahkan kepada diam. Mana apa? Bukannya dia bersuara, bukannya dia menyatakan pendapat sahabat tu, tapi semua tu tak kata apa-apa. Bila kata takarrurul fidyati bi takarruris sinin, maka tu ijma' sukuti. Tu ngaji supekah lah pula. Ijma' sukuti dengan ijma' yang tidak sukuti tu apa? Fa kharaja bil imkani ma law akharahu bi udhrin. Tapi kalau ada orang yang dia tak boleh qada puasa bukan sebab dia sengaja, tapi sebab dia sibuk. Dia sibuk dengan benda yang diuzurkan syarak, sehingga kan dia tidak boleh mengqada puasa pada tahun tersebut. Maka orang ni tidak perlu bayar fidyah. Fa kharaja bil imkani, maka keluarlah dengan imkan, boleh tu. Bil imkan ay bi imkani qada'i Ramadan. Alif lam tu alif lam lil ahdi dzikri, kerana tadi sebut dah imkan qada' Ramadan. Keluarnya itu fa'il barang lau akharahu bi'udhrin, jikalau melewatlah ia seorang, ia akan qada' maf'ul bih bi'udhrin jar majrur, dengan sebab uzur, bawa sababiyah. Lagu mana tu taswirnya ka'an ay wa dzalika ta'khiru qada'i ramadhana bi'udhrin sabitun. Sabit ia ka'an istamarra, seperti bahawa berterusanlah ia man tu. Dhamir mustatir huwa fa'il kembali kepada man. Berterusan musafiran khabar an. Bukan. Musafiran hal bagi dhamir mustatir istamarra. Ay hala kaunihi musafiran. Hal keadaan orang tu musafir. Dia berterusan musafir sejak Ramadan sampailah Ramadan akan datang. Contoh dia pemandu bah lah. Ini kita dah bahas dah, dia boleh ke tak buka puasa. Kalau orang yang istimrarul musafir, berlaku khilaf di kalangan Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Syekh Ibn Hajar kata boleh secara mutlak, sama ada dia mampu untuk qada semula pada tahun itu ataupun tidak.
Kalau Syekh Ramli kata kalau dia tidak ada ruang ataupun tidak ada qasad untuk dia bermukim dan dia mengqadha puasa pada ketika itu, tidak boleh dia buka puasa. Itu Syekh Ramli. Syekh Ibn Hajar kata boleh secara mutlak. Dan kalau boleh, dia tak boleh qadha lagu mana? Tak boleh qadha sehingga kat tahun akan datang lagu mana? Dia qadha lah bila-bila, tapi tak kena fidyah atas dia. Sebab dia istimrarus safar. Dia sentiasa berada dalam keadaan musafir. Tu ya. Au maridan, ataf kepada musafiran, ataupun orang yang sakit. Lepas tu kalau orang yang ada qadha puasa, dia qadha puasa sama macam qadha semayang, dia ada ala sabilit tarakhi, ala sabilit ta'jil. Kalau orang itu puasa dia ataupun semayang dia itu tinggal kerana uzur, maka dia tidak wajib segera qadha. Mana dia boleh lewatkan. Dan kalau lewat pun tak berdosa. Beza dengan orang yang tinggal puasa, tinggal semayang, tak ada uzur, maka dia tu wajib segera qadha. Dahlah wajib qadha, wajib segera qadha pula. Kalau tak wajib segera qadha, kalau dia tidak segera qadha, berdosa pula. Berdosa tak semayang, dosa lewat semayang, lewat qadha semayang. Dua dosa ada. Jadi kalau ada dengan uzur, dia tu tak puasa, maka dia boleh lewatkan puasa. Dia boleh lewatkan puasa. Dan lewatkan puasa tu tak berdosa. Tetapi sunatnya segera. Gitu. Sunatnya adalah segera. Kalau orang yang biasa-biasa, yang bujang-bujang ke apa ke, 2 Syawal tu boleh qadha dah. 2 Syawal tu segerakan qadha. Macam orang segerakan bayar hutang lah. 2 Syawal tu qadha dah. Pas qadha, puasa 6 pula. Puasa 6 kalau orang yang tak ada qadha, puasa 6 2 Syawal. 2 Syawal sampai 7 Syawal. 2 Syawal sampai 7 Syawal tu lebih afdal. Tu lebih afdal. Kena biasakan begitu. Kalau orang dah apa nama tu, ni tak tahulah, ni apa bagi pandangan peribadi ya. Kalau dah berkeluarga contohnya, ajak puasa 6 2 sampai 7. 2 sampai 7. Nak melawat rumah orang hari pertama. Nak beraya rumah orang hari pertama. Ataupun hari lain boleh. Hari lain waktu malam. Kalau dia terima tamu waktu malam, lepas buka puasa tu. Ataupun lepas daripada 7 Syawal. Di Malaysia kita cukup payah lah gitu. Beza dengan petani. Orang petani 2 Syawal tu macam tak ada apa puasa dah. 2 Syawal sampai 7. 8 Syawal tu dia seolah macam hari raya. Raya apa? Raya puasa 6. Nanti buat kenduri lah, ziarah-ziarah lah. Macam raya sungguh. Dia ambil style Yaman. Kita habis dah. 2 Syawal rumah terbuka dah. 2 Syawal walimah dah. Jadi kalau orang nak buat walimah bulan Syawal tu, buatlah lepas daripada 8 Syawal. Ini buat 2 Syawal. 2 Syawal kahwin tak apa. Akad nikah 2 Syawal tak apa tu. 1 Syawal tak ada masalah. Tapi kalau buat kenduri tu, buat 8 Syawal dan ke atas. Takut-takut orang yang ada orang yang puasa 6 awal-awal, dia jaga sungguh. 2 sampai 7 tu memang dia puasa 6. Nak ra'i ke dia, kita buat 8 Syawal. Ataupun kalau nak buat Syawal juga, buat waktu malam. Tapi tu sangat jarang lah. Waktu malam ni sebenarnya walimah waktu malam ni afdal daripada siang. Di Terengganu tak nampak lah orang buat waktu malam. Kalau di Penang ada lah sebahagian yang buat waktu malam. Tapi buat waktu malam pula cara walimah tak kena. Hak mengarut saja. Baik. Kurang hak lain, lebih hak lain pula. Lebih hak lain, kurang hak lain pula. Nampak macam mana? Dah tak belajar belakang macam mana? Kemudian maridan, betul? Okey. Fa kharaja bil imkani ma law akharahu akhara qada'a ramadhana bi udhrin, dengan uzur. Ka anistamarra musafiran aw maridan, ataf kepada musafir, ataupun dia berterusan sakit yang ada harapan sembuh tapi lambat. Sakit di sini sakit yang ada harapan sembuh. Kalau sakit yang tak ada harapan sembuh, dia kategori lain, iaitu bayar fidyah sahaja. Ni sakit yang ada harapan sembuh. Dia pun puasa-puasa tak puasa.
Tak puasa. Lepas tu tak puasa, sakit. Sampailah puasa akan datang sakit. Puasa tahun depan baru sembuh. Maka lepas pada tu, dia wajib qada sebulan puasa yang setahun sebelum tu tanpa bayar fidyah. Kerana dia tak mampu puasa ketika mana selepas Ramadan terlepas. Sehingga masuk tahun ni. Baru sembuh. Contoh. Maka dia tidak perlu bayar fidyah, dia hanya qada sahaja. Awil mar'atu, ataupun seorang perempuan. Tu. Awil mar'atu, ataupun seorang perempuan hamilan. Khobar pula. Hal bagi mar'ah. Ataupun seorang perempuan itu mengandung ia perempuan. Au murdi'an, ataupun menyusu ia perempuan. Ila qabilin, sehinggalah Ramadan akan datang. Jar majrur. Hamilan hal au murdi'an, atau pada hamilan, hal bagi mar'ah. Jadi kalau seorang perempuan mengandung daripada Ramadan, contoh dia mengandung daripada Ramadan, daripada lepas daripada mana? Daripada Ramadan, contoh. Daripada Ramadan sampailah akan datang, tahun depan akan datang, sebelum Ramadan sampai Rejab contohnya. Lepas tu Rejab pula menyusu pula. Kalau tak menyusu, kalau puasa tak boleh nak menyusu, contoh. Sehinggalah masuk Ramadan akan datang, pun sama, dia tidak perlu bayar fidyah. Dia hanya wajib qada puasa sahaja pada selepas Ramadan terdepan tu. Tu Fala fidyata alaihi. Yang semua tu jawab tu. Jawab bagi lau. Fala fidyata thabitatun alaihi ala ma dzukir. Maka tidak ada sama sekali fidyah yang sabit atasnya atas orang yang tersebut. Tak ada fidyah langsung. Tapi wajib qada saja. Bihadza ta'khiri ma sababiyah, bihadza ta'khiri dengan sebab lewat berbuka puasa tersebut. Lewat mengqada puasa tersebut. Bihadza ta'khiri ay bihadza ta'khiril qada. Dengan sebab melewatkan qada Ramadan tersebut, maka tidak perlu bayar fidyah, dia hanya perlu mengqada sahaja. Ghayahnya wa ini istamarra sinina, meskipun berterusanlah ia ma dzukir, benda yang tersebut tadi beberapa tahun sekalipun. 2 tahun musafir saja. 3 tahun sakit saja. Tak ada ruang, tak ada hari yang dia sihat, melainkan sakit saja. Maka hak tu boleh dia mengqada sahaja tanpa perlu membayar fidyah. Lianna dhalika jaizun fil adai, kerana bahawasa demikian ta'khirul qada. Dhalika isim lianna musyar ilaih, kena kepada ta'khirul qada. Demikian melewatkan qada tu khabar lianna jaizun, harus ia dhalika fil adai, pada ketika mana menunaikan sesuatu ibadat. Menunaikan suatu ibadat, contoh semayang boleh lewat kalau ada pada masa tu kalau ada uzur. Tu kalau semayang adaan. Fa fil qada'i bihi aula, ay fa fil qada'i bihi ay bil uzri aula. Maka pada mengqadakan sesuatu ibadat dengan sebab uzur terlebih utama. Aula mubtada muakhar, fil qada'i jar majrur, ta'alluq suatu mansukh, khabar muqaddam, bihi jar majrur. Jadi kalau dia ada uzur nak qada sesuatu, maka itu lebih utama untuk dia lewatkan, kerana ketika mana sesuatu ibadat secara tunai, kalau ada uzur boleh lewatkan, apatah lagi kalau qada. Wathani, dan yang kedua. Wathani, dan yang kedua daripada 4 bahagian. Bahagian yang pertama habis tu. Orang yang wajib qada dengan wajib fidyah 2 orang saja, iaitu orang yang berbuka puasa kerana takut kepada orang lain, takut mudarat pada orang lain, takut kepada anak, takut pada orang yang nak mati lemah, kita kena selamatkan dia. Dan yang kedua ialah orang yang berbuka puasa, orang yang membatalkan puasanya dan dia tidak mengqada sehingga masuk Ramadan tahun depan. Dan ini yang kedua pula, ma yalzamu fihi al-qada'u dunal fidyati. Khabar wa thani mubtada, ma khabar yalzamu silah fihi jar majrur, al qada'u fa'il. Barang yang melazimi
barang yang lazim padanya pada barang tu fa'il al-qada'u oleh qada dunal fidyati, bukannya fidyah. Ini hak yang pesen qada saja tanpa perlu membayar fidyah. Dia kata wahwa, dan bermula dia ma yalzamu fihi al-qada' dunal fidyah, itu mubtada, khabar, kathirun, banyak. Ini banyak berlakulah. Kamughma alaihi ay wa dhalika ma yalzamu fihi al-qada'u dunal fidyati sabitun kamughman alaihi, seperti orang yang pitam. Seperti orang yang pitam, orang yang pengsan. Dia pengsan sepanjang hari bulan Ramadan, maka dia wajib qada semula. Kalau pengsan separuh hari, maka dia sah puasa dia itu. Dia pengsan daripada pukul 9 pagi sampai pukul 8 malam. Maka puasanya sah, kerana untuk orang pengsan ataupun pitam ni, dia hanya syarat dapat sedar pada satu juzuk daripada hari itu saja, sah puasanya. Berbeza dengan orang gila. Orang gila kalau gila sesaat, batal terus puasa. Orang tidur, kalau tidur daripada awal sampai ke habis, tak batal puasa. Orang yang pengsan mesti sedar walaupun satu juzuk daripada hari Ramadan tersebut, maka sah puasanya. Kemudian dia katanya wahwa wa nasin lin niyati, ataf kepada mughma, dan orang yang lupa akan niat. Lam zaidah niyati maf'ul bih nasin. Orang yang lupa akan niat, terlupa niat, yang tidak bertaklid mazhab lain lah. Dia lupa niat. Allah, terlupa niat weh. Sok pun tak anggun juga. Terlupa niat. Maka hak ni dia wajib qada semula tanpa perlu bayar fidyah. Tapi wajib imsak. Wajib imsak kalau bulan Ramadan. Puasa wajib selain Ramadan tidak wajib imsak. Apatah lagi puasa sunat. Jadi dia tak taklid mazhab Maliki, tak taklid mazhab Hanafi, apa semua yang kita dah bincang dulu bab niat. Dia pun tak niat. Patut, maka hak ni dia wajib qada semula tanpa perlu bayar fidyah. Wa muta'addin bi fitrihi bi fitris saum, dan orang yang sengaja pada berbuka puasa bi ghairi jima'in, tanpa setubuh. Buka dengan selain setubuh. Dia minum ke, dia istimna ke, maka hak ni dia pun wajib qada tanpa perlu bayar fidyah. Wa ghairi dhalika, dan selain daripada demikian itu, demikian al-madhkur min al-amthilah, daripada yang tersebut, daripada contoh-contoh yang disebutkan tadi. Sebab apa hak ni perlu qada saja, tidak perlu fidyah? Wa li'anna al-hal wa sya'an, kerana bahawasanya hal wa sya'an khabar lam yarid nassun fa'il yarid, tidak sama sekali datanglah fa'il oleh nas, yakni al-Quran dan hadis, biwujubi al-fidyah, dengan wajibnya fidyah, ala man dakhala tahta hadzal qismi, atas orang yang masuklah ia man tahta hadzal qismi, di bawah bahagian ini, tak perlu fidyah. Tak ada nas pun yang kata suruh bayar fidyah, semuanya suruh qada sahaja. Bagi orang yang sengaja tidak berpuasa, tertinggal niat, orang yang pengsan sepanjang hari, orang yang gila kemudian sedar balik, maka hak ni perlu qada ketika mana dia tidak ketika mana selepas daripada bulan Ramadan. Wathalithu, dan bermula yang ketiga, ay wal qismu thalithu mubtada, athalithu sifat bagi mubtada mahzuf, dan bermula bahagian yang ketiganya khabar ma yalzamu silah ma fihi, fi ai pada ma, fihi ai fi ma, fihi jar majrur, fa'i al fidyatu, barang yang lazimlah padanya pada barang itu oleh fidyah, dunal qada'i, tanpa perlu mengqada puasa. Kategori yang ketiga pula, dia perlu bayar fidyah saja, tidak perlu qada. Itu dua orang saja. Wa huwa, dan bermula dia ma yalzamu fihi al-fidyatu dunal qada, khabar al-kabiru, orang tua. Al-ajizu, kena kait juga orang tua apa? Al-ajizu, orang tua yang lemah, ia orang tua sifat. Anis saumi jar majrur, daripada berpuasa. Al-ajiz ta'aluk kepada an. Orang tua yang lemah daripada puasa. Kalau orang tua yang tak lemah daripada puasa, wajib juga. Tak lagi berpakai al-kabiru anis saumi. Macam tu aku tak puasa dah. Sebab aku umur 40 dah. Umur 40 dia kira tua. Syekh. Cuma syekh
Tua yang tak setua sungguh lah. Tua, dia panggil dah tua dah kalau 40 tu. Bawah 40 tu. Padahal apa puasa? Tu tak betul. Wal maridu ataf, dan juga ataf kepada al-kabiru, dan juga orang sakit. Sifat alladhi yang mana silah la yurja bur'uhu, bur'una fa'ihu mudhafu ilaih, kembali kepada alladhi yang tidak diharapkan sembuhnya sembuh sakit itu. Yang tidak diharapkan sembuhnya sembuh orang yang sakit itu. Dia sakit tapi tak ada harapan sembuh. Dalam kitab Hasyiah Asyirwani ala Tufah dia kata, al-maridul ladzi la yurja bur'uhu tu bi khabari ahli khibrah, dengan pemberitahuan pakar. Kalau doktor kata ni memang tak boleh puasa dah, kalau puasa mati gitu, maka hak ni banyak fidyah saja, tidak perlu qada. Memang dia tak ada harapan sembuh dah, maka hak ni wajib bayar fidyah. Fayajibu alaihima, maka wajiblah atas kedua-duanya al-kabiril ajiz dengan al-marid alladhi la yurja bur'uhu tu an kulli yaumin, daripada setiap hari, an kulli jar majrur yaumin mudhaf ilaih, fa'il muddu ta'amin, satu mud daripada makanan. Satu mud lebih kurang 600 lebih gram. Boleh cek Google lah tu. Ni kita nak bagi ke pusat zakat boleh, nak bagi sendiri boleh. Kalau bagi sendiri tu pastikan betul lah dan berkelayakan orang miskin tu. Sebab mud ta'am ni hanya boleh bagi kepada orang fakir dan miskin. Orang fakir dan miskin. Orang fakir dan miskin. Antara orang yang fakir dan miskin, siapa dia? Walaupun dia kaya, penuntut ilmu lah. Penuntut ilmu dikategorikan orang yang fakir dan miskin. Asnaf dia. Cuma sekarang tidak disebutkan asnaf dia tu di bawah fakir miskin, bahkan fi sabilillah. Sebab apa? Beza dia dua tu. Fi sabilillah dengan fakir miskin. Kalau kitab lama, kitab Tuhfah Nihayah Mughni, fakir miskin. Kalau fakir miskin, beza dengan fi sabilillah. Fi sabilillah, kalau bawah kategori fi sabilillah, dia kena pakai untuk belajar ya. Kalau fakir miskin, dia boleh pakai untuk apa saja. Tu belajar boleh, makan minum boleh. Cuma mungkin lah. Mungkin kalau dia buat atas dasar asnaf fakir miskin, pelajar tu taklah dia tidak memakai duit tu ke arah sepatutnya pula. Takut dia pergi lain. Orang bagi duit suruh mengaji, dia pergi beli phone. Beli iPhone, jack. Tu tak boleh lagi tu. Jadi mengarut lah, jadi merepek. Dalam kitab lama dia tu dia. Antara orang yang boleh dapat zakat ialah penuntut ilmu. Syarat dia, penuntut ilmu yang boleh hasil lah. Ni penuntut ilmu malah mengaji. Tak jadi tu. Hak tu tak sah zakat. Kita beri kepada pelajar yang tak rajin, tak sah zakat. Kena bayar lagi. Jadi kat dia tu kita bagi sedekah biasa. Walaupun kita niat zakat tapi tidak sah. Tidak sah sebagai zakat. Sah sebagai sedekah biasa sahaja. Kerana dia tidak ada kesungguhan untuk belajar dan tidak ada harapan untuk balik kampung dalam keadaan alih. Maka hak tu tidak sah untuk dia bayar zakat. Dia jadi orang biasa. Dia tak payah mengaji gitu. Tapi masuk kos lain. Buat menyemak universiti. FKI ramai. Nak alih tu seorang bayar. Sebab apa? Malas belaka. Orang pergi mengaji buat benda lain. Tu dia panggil tak ada amanah. Mak pak dia hantar mengaji agama tu, suruh dia jadi orang yang berbakti masyarakat lepas balik tu. Lepas tu kosong gitu. Apa yang dia boleh buat? Kita kekurangan orang alim. Kita tidak kekurangan orang hafal Quran. Orang hafal Quran sentiasa Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala akan jaga Quran sampai kiamat. Hak tu jelas, soreh. Tapi orang lain sebut secara sarih bakal mati satu-satu. Jadi tak ada pengganti. Satu tak ada, habis. Satu tak ada, seolah macam 1000 orang tak ada. Satu orang lain mati, seolah macam 1000 orang tak ada. Sebab orang lain boleh beri syafaat tanpa ada khilaf. Orang lain boleh beri syafaat tanpa ada khilaf. Kalau orang lain tu, orang yang selain pada ulama tu, yang tahap dia sama macam pewaris, sama macam level-level Nabi tu, hak tu mungkin ada khilaf. Tapi kalau ulama tak ada khilaf.
boleh beri syafaat pada siapa saja. Pada anak murid dia boleh beri syafaat. Pada keluarga boleh beri syafaat. Siapa-siapa dengan izin Allah Ta'ala boleh beri syafaat. Tu. Tapi nak boleh jadi alik, payah oi. Kena korban macam-macam. Tu, kena mengaji lama lah. Tak nak nikah lagi lah. Macam-macam oi. Tu tak sedap tu. Habis. Kemudian Ar-Rabi'u. Mana dia? Wal marid la ruja fayajibu alaihi makim min ghalibi qutil balati, daripada ghalib makanan asasi negeri je. Min ghalibi jar majrur quti mudhaf ilaih al baladi mudhaf ilaih. Makanan asasi negeri Malaysia apa dia? Beras. Jadi ada khilaf dalam bab zakat kepada 3 pendapat. Kita kena bayar apa? Zakat. Bayar beras yang kita makan ke? Bayar beras Malaysia yang secara umumnya makan ke? Ataupun macam mana? Maka sekarang kan ada 2. Satu grade basmati, satu grade biasa. Jadi kita perlu wajib bayar mana? Kalau kita mu'tamad mazhab Syafi'i, wajib bayar beras yang ghalibnya orang makan. Jadi ghalib orang makan Malaysia ni basmati ke apa? Hak murah tu lah. Murah tu lah yang ghalib. Hak basmati tu khusus lah. Itu hak kaya Kita pun tak nak makan basmati. Kita pun makan beras biasa, beras pecah tu. Jadi kalau orang yang makan beras biasa, dia bayar beras biasa, sah. Tapi kalau dia bayar beras basmati, afdal. Tu disebut dalam tuhfah. Tapi kalau dia kalau dia contoh grade B, di Malaysia makan grade B contohnya, dia pergi bayar grade C, tak sah. Dia pergi bayar grade C, tidak sah, kerana ghalib di Malaysia makan grade B contoh. Kalau lah dia tu, itu pendapat mu'tamad. Itu pendapat mu'tamad. Pendapat yang kedua, tidak sah seseorang itu bayar zakat fitrah qadar beras yang bukan dia makan. Kalau dia makan beras basmati, wajib bayar basmati. Kalau dia bayar kurang daripada basmati, tidak sah. Itu pendapat kedua. Mana dia bayar zakat berdasarkan apa yang dia makan. Jadi kalau dia makan roti ya, qadar roti ya. Tu. Gandum tu lah. Kalau dia makanan dia seharian tu bijiri ya, contoh ini. Sebab makanan asasi dia ialah bijiri contoh. Maka dia pun bayar duit ataupun bayar zakat berdasarkan bijiri, timbangan bijiri. Tu kalau pendapat kedua, bukan mu'tamad. Pendapat kedua bukan mu'tamad. Jadi pendapat yang mu'tamad ialah bayar beras ghalib orang makan. Sebab itulah ada 2 harga. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wala yajibu alaihimal qada'u, dan tidak wajiblah atas keduanya kabir dan juga ajiz tu al-qada'u fa'il, oleh qada'. Tak wajib qada', wajib bayar fidyah ya. Warabi'u ay wal qismur rabi'u, bermula bahagian yang keempatnya ialah khabar ma la yalzamu syai'un minal qada'i wal fidyati, barang yang tidak lazimlah oleh sesuatu daripada qada' dan fidyah. Minal qada'i jar majrur wal fidyati mudhaf ataf. Syai'un fa'il. Qada' pun tidak, wajib fidyah pun tidak. Wa huwa, dan bermula dia ma la yalzamu syai'un minal qada' wal fidyah tu khabar al majnunu, ialah orang gila, allazi sifat yang mana lam yata'adda, yang tidak sengaja sama sekali ia allazi bijununihi bijununil ladzi, dengan gilanya gila allazi. Dia tak sengaja gila, maka hak ni tak wajib fidyah, tak wajib qada. Dia gila daripada contoh sebulan gila Ramadan, contohlah sebulan gila Ramadan, hak tu tak wajib fidyah, tak wajib qada tak wajib. Tapi kalau gila sehari je, 29 hari lagi normal, wajiblah puasa tu. Hak sehari tu saja tak payah qada. Kalau dia gila daripada awal sebelum subuh sampailah isyak, gila satu hari, tu tak wajib qada, tak wajib fidyah. 29 hari hak dia sedang tu wajib puasa. Li'adami taklifihi, ilahnya kerana tidak ada taklifnya gila. Li'adami jar majrur taklifi mudhafu ilaihi mudhafu ilaih. Waw istinaf wa mithluhu wa mithlul jununi, dan bermula seumpama orang gila itu khabar as-sabiyyu, budak-budak, ataf wal kafirul asliyu,
dan kafir asli. Kafir yang asli. Kafir asli ni mana pada awal lagi sejak lahir dia kafir. Thumma alam, kemudian ketahuilah olehmu annal qada'a, bahwasanya qada isim anna fi jami'i ma dzukira, pada keseluruhan barang yang disebutkan dia akan barang tu, fi jami'i jar majrur ma mudhafu ilaih dzukira silah dhamir mustatir huwa aid kepada ma. Ala tarakhi, atas lewat. Mana qada pada keseluruhan yang disebutkan tadi ala tarakhi, mana boleh lewat. Mana yang disebutkan tadi, iaitu orang yang orang yang ada uzur, ada uzur dia tak puasa, bukan sengaja buka, dan sebagainya lah. Dia menyusu sehingga kan tak berpuasa, dia mengandung sehingga kan tak puasa, dia musafir sehingga kan tak puasa, dia sakit sehingga kan tak puasa. Hal ni boleh lewat qada. Illa, melainkan fiman, pada orang yang ta'adda bil fitri, yang sengajalah ia man tu bil fitri jar majrur dengan berbuka puasa, ai bi fitri shaum, dengan berbuka puasa sengaja. Wal murtaddi, dan murtad, orang yang murtad, orang yang murtad. Wa tarikin niyati, ataf belaka bil fitri tu, fi man ta'adda bil fitri wal murtaddi wa tarikin niyati, sengaja juga meninggalkan akan niat, idhafah isim fa'il kepada maf'ul. Lailan, pada waktu malam, zaraf zaman, ataupun maf'ulun fih. Amdan, ay hala kaunihi amidan, hal keadaan tarikun niyah tu amidan, sengaja. Alal mu'tamadi, ay in jaraina alal qawlil mu'tamad, jikalau kita berpandangan atas pendapat mu'tamad, maka hak ni tidak boleh untuk dia lewatkan qada. Bahkan orang yang murtad bila masuk Islam, orang yang sengaja berbuka puasa, orang yang tinggal niat pada waktu malam dalam keadaan tidak bertaklid dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, maka kesemuanya wajib untuk qada segera. Afadahul Qalyubi, telah memberi faedah akan dia akan ma dzukir ni, fa'il al-Qalyubi, oleh Imam al-Qalyubi. Wa kadza, dan begitu juga idza dhaqal waqtu, apabila sepitlah fa'il oleh waktu, qabla ramadhana athani, sebelum, qabla dharaf zaman maf'ulu fih, sebelum Ramadan yang kedua. Sepit waktu. Wa kadza ni dengan mana? Wa kadza ay wa kadza yaqdi ramadhana ala sabili ghairi tarakhi, bukan atas jalan lewat, mesti segera qada, ialah orang yang sempit waktu sebelum Ramadan yang kedua. Bi'allam yabqa, dengan sekira-kira bahawa tidak kekallah, tidak tinggallah ia, illa ma tu fa'il, illa tu mulghah, illa ma yasa'ul qada'a, melainkan barang yang meluasi ia barang akan qada. Pada waktu tu cukup-cukup untuk qada sebelum masuk Ramadan. Contoh 10 hari lagi nak Ramadan, dan 10 hari lagi dia tu, 10 hari tu dia tu tak qada lagi, 10 hari tu jugalah nak Ramadan dah, maka 10 hari tu wajib dia puasa saja. Tak segera qada dah tu, tak boleh dah lewat kalau dia masuk Ramadan lain dah. Fayajibul qada'u hina idzin, ay hina idz lam yabqa illa ma yas'ul qada'a, maka wajiblah fa'il oleh qada ketika itu, ketika mana tidak kekallah masa melainkan apa yang luah untuk qada saja, fauran, dalam keadaan segera, ay hala kaunil qada'i faura, hal keadaan qada itu secara segera. Habis. Ini nak masuk pula kafarah berbuka puasa ketika bulan Ramadan, iaitu hanya kena pada seorang saja, orang yang bersetubuh. Kafaratul iftari fi Ramadana, kafarah ay hadhihi kafaratul iftari fi Ramadana, bermula ini ialah kafarah orang yang berbuka puasa pada bulan Ramadan. Tajibul kafaratu bi ifsadi shaumi yaumin min ayyami Ramadana bi jima'in, wajiblah oleh kafarah fa'il bi ifsadi shaumin, dengan merosakkan puasanya, yaumin sehari, min ayyami jar majrur, daripada hari-hari Ramadana mudhafu ilaih, bi jima'in ay bisababi jima'in jar majrur. Al-kafaratu fa'il bi ifsadi jar majrur, shaumi mudhafu ilaih, yaumin mudhafu ilaih, bi ifsadi shaumi idhafat masdar kepada maf'ul, min ayyami jar majrur wa huwa mudhaf, Ramadana mudhafu ilaih, bi jima'in jar majrur. Wajib kena kafarah dengan sebab merosakkan puasa dengan sebab jima.
Mana dia berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan dengan jima, bukan dengan selain jima. Dengan selain jima, kemudian dia jima, tu tak kena. Hak ni dia dengan jima. Maka hak ni kena kafarah. Walau liwatan, walau kanal jima'u liwatan, meskipun adalah setubuh itu melalui liwat, masuk ke dubur. Sama ada laki sama laki atau laki dengan perempuan, suami isteri, tapi setubuh kat dubur, tetap juga kena kafarah. Liwat ni dia tak kira jantina. Sama ada laki-laki ke, laki perempuan ke, asalkan dia masuk ke dubur, dipanggil liwat. Dia panggil apa? Liwat. Masuk apa? Masuk hasyafah ke dalam dubur perempuan, ke dalam dubur laki, dia panggil liwat. Jadi jaga-jaga orang yang bersetubuh tu dua benda saja haram, iaitu haram setubuh waktu haid nifas, haram setubuh masuk hasyafah ke dalam dubur. Adapun main-main kok sekitar dubur tak masuk lagi, hak tu harus, kata Imam Al-Bajuri rahimahullah taala. Wa itiyanu bahimatin, bukan, wa itiyana ataf kepada liwat. Meskipun wa itiyana bahimatin, dia mendatangi akan binatang, dia setubuh binatang, kena kafarah ni. Kafarah 2 bulan turut-turut ataupun bebas hamba. Yang saya dia bagi turutan lah. Kena juga masuk dalam kafarah ni. Walaupun dia setubuh lembu sekali. Lembu tak kena, dia yang kena. Lembu tak kena kafarah, lembu bukanlah dia yang kena. Au mayitin ataf bahimah, ataupun mendatangi akan mayat, bersetubuh dengan mayat, juga dia kena kafarah, mayat tak kena kafarah. Tapi ada syarat dia, bisyarti ayyakuna ta'wil masdar, jadi maf'ul bih bisyarti, mudhafu ilaih bisyarti kaunil mujami'i dzakiran. Jadi gitu, dengan syarat bahawa adalah orang yang bersetubuh itu isim yakun khabar, dzakiran khabar yakun. Mestilah dia ingat li saumi al-mujami', akan puasanya puasa orang yang setubuh tu. Lam tu lam zaidah, saumihi tu maf'ul bih dzakir. Dia mengingati akan puasanya, dia bersetubuh dalam keadaan dia ingat dia sedang berpuasa. Lagi pula khabar kana yang kedua, aliman bil hurmati bi hurmatil jima'i fi Ramadan, dan mengetahui dengan pengharaman bersetubuhnya itu dalam bulan Ramadan. Lagi pula khabar ketiga, ghairu mutarakhisin bis safari, yang tidak mendapat rukhsah dengan sebab safar. 3 ni. Lagi satu ada lagi sebenarnya, iaitu tidak mukrah, tidak dipaksa orang, yang boleh mengancam nyawa. Maka hak ni kalau dia buat jima' juga, cukup syarat, wajib dia tu kena kafarah. Siapa yang kena? Khilaf ulama. Pendapat yang pertama, lelaki dengan perempuan kena. Pendapat mu'tamad, lelaki saja kena. Perempuan hanya batal puasa, dia wajib qada sehari. Yang lelaki batal puasa, sehari qada dan kafarah. Sekarang tak ada hamba, 2 bulan betul-betul, 2 bulan sehari puasa. Hak 2 bulan tu kena betul-betul, hak sehari tu tak betul-betul, tak apa. Jenuh. Jadi hak ni hati-hatilah. Tambah kalau orang yang puasa, orang yang kahwin dekat bulan-bulan Syaban tu, yang hari tu bahaya. Kalau berjauhan dengan suami isteri, tak apalah. Dan ketika ini isteri boleh menolak, dia tak nusyuk pun, bahkan perlu menolak. Wajib tolak, sebab dia tengah puasa. Kalau dia tu sedang tengah puasa, dia layan juga, dia sekali berdosa, sebab dia membatalkan puasa dalam bulan Ramadan dengan sengaja. Faman fa'ala dzalika ay dzalikal jima'ah, maka barang siapa yang melaksanakan ia man maf'ulun bih, akan demikian jima' tu, nasian, itu hal bagi dhamir mustatir fa'ala, hal keadaan lupa ia, lis-saumi jar majrur, tu lam zaidah, as-saumi maf'ulun bih nasian, lupa akan puasa. Dia jima' dalam keadaan lupa, Allah terlupa puasa, dua-dua lupa tu. Tapi kalau isteri tak lupa, suami lupa, suami tak kena kafarah, dan dia tak batal puasa, isteri yang tak lupa dia batal puasa. Gitu. Au jahilan ataf nasian, ataupun yang tidak mengetahui, bil hurmati ay bi hurmati al jima'i fi Ramadan, dengan pengharaman jima' dalam bulan Ramadan. Au ataf lagi, au afsada bihi sauman, atau merosakkan ia man bihi dengan dia, bil jima'i dengan setubuh itu, maf'ul bi sauman akan puasa, ghaira saumi Ramadana. Tu. Au afsada bihi sauman ghaira saumi Ramadana.
Betul lah. Ataupun dia merosakkan dengan jima'. Dia merosakkan puasa dengan jima'. Tapi puasa tu ghaira sawmi Ramadana. Yang bukan puasa Ramadan. Puasa sunat, puasa kafarah, puasa nazar. Tu tak jawab lagi. Au aftara muta'ammidan, atau berbuka puasa ia man itu muta'ammidan, hal bagi dhamir mustatir. Hal keadaan sengaja ia. Lakin tetapi bi ghairil jima'i, tetapi selain daripada setubuh. Ka'an jama'a ay wa dhalika ifsadu wa dhalika iftaru siyami muta'ammidan bi ghairi jima'in sabitun ka'an jama'a. Seperti mana bahawa bersetubuh ia man itu amidan, hal bagi dhamir mustatir huwa, dalam keadaan sengaja, ba'dal akli, selepas makan. Walaupun bulan Ramadan makan tu haram. Cuma kalau dia buka puasa dengan makan kemudian setubuh, batal puasa, batal, tapi tak kena kafarah. Haram tu tetap haram lah, bukan suruh buat. Maka kesemuanya ini tak habis lagi. Au kana musafiran, ataupun adalah ia man tu musafiran, khabar kana, sebagai orang yang musafir. Safara qasarin, sebagai safar, akan sebagai safar qasar jami'in. Hari ni macam ada satu sedikit masalah sikit lah ibarat ni. Safara qasrin jami'in. Jami'in ni jadi apa i'rab dia? Kalau kata safar yang boleh menyebabkan qasar semayang tu fahamlah, safara qasrin. Biasa orang ibaratkan safara qasrin. Tiba-tiba mari jami'in semata-mata. Kalau jami'in nak merujuk kepada jamak, yang boleh safar, yang boleh qasar dan jamak, patut tambah waw lah. Sepatutnya tambah waw lah. Maknanya safara qasrin wa jami'in. Tapi pelik juga disebut jami'in sifa'in. Kalau wa jam'in lagi bagus. Safara qasrin wa jam'in. Itu lagi bagus. Biniyati tarakhusi, dengan niat rukhsah. Biniyati jar majrur at-tarakhusi mudhafu ilaih. Kena niat rukhsah. Kena niat aku ambil rukhsah tak puasa. Tu. Semua tu fala kafarata alaihi alaman. Maka tidak ada jenis sama sekali kafarah. Kafarata isim la linafi jinsi. Sabitatun khabar. Sabi ia alaihi alaman, atas orang tersebut. Tak kena. Wa innama alaihi alaman, hanya sanya atasnya atas man tu al-qada'u. Al-qada'u mubtada' muakhar. Alaihi jar majrur ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam. Faqat saja. Tak kena kafarah. Siapa dia? Orang yang lupa dia ni puasa. Fa'ala dhalika, iaitu orang yang bersetubuh dalam keadaan terlupa dia ni puasa. Tapi kalau ikutkan, kalau ikutlah, orang yang bersetubuh ketika puasa dalam keadaan dia lupa, hak tu tak batal puasa. Ni tak batal puasa tu. Syarat batal puasanya 3. Mestilah dia tu ingat, dan dia tu tahu benda tu haram, dan dia tu ada pilihan, tidak dipaksa orang. Baru batal. Syarat mana-mana batal puasa. Ni ada sedikit muskil lah ibarat ni. Dia kata wajib puasa, wajib qada sahaja puasa, tak perlu kafarah. Kita tanggung kata alaihil qada faqat ni ai fi ba'dil masalah. Fi ba'dil masail. Pada sebagian masalah ya. Contoh afsada bihi sauman ghairu saumi Ramadan. Tu boleh lah. Dia bersetubuh, dia merosakkan puasanya yang selain Ramadan dengan setubuh. Tu memang kena qada lah. Kalau wajib, kalau puasa tu wajib, contoh puasa nazar, puasa kafarah, dia pergi setubuh, tu tak kena kafarah, tapi wajib qada. Orang yang berbuka puasa dengan sengaja, tetapi dengan selain jima', tu wajib qada, tak wajib kafarah. Orang yang sengaja, orang yang musafir dengan niat rukhsah, tu wajib qada, tak kena kafarah. Tapi kalau dia tu bersetubuh dalam keadaan lupa, tu tak batal puasa pun. Ataupun dia jahil tentang pengharamannya sebab dia masuk Islam, baru dia tahu, orang bagi tahu dia, sedangkan tadi dia setubuh, tak batal puasa. Tak batal puasa. Jadi kena lebih sikit lah. Ibarat tu wa innama tajibul kafaratu ala zawjil mujami'i. Jenuhlah suami. Hanya sanya wajiblah fa'il oleh kafarah itu ala zawji jar majrur, atas suami, sifat al mujami'i yang berjima' ia suami. Isteri tak kena atas pendapat tamat. Wala tajibu ay wala tajibul kafaratu ala zawjati, tidak wajiblah oleh kafarah itu atas isteri, tak wajib. Awil mar'atil mawtu'ati, ataf kepada zaujah, ataupun kalau dia tak kahwin pun dia berzina,
'alal mar'atil mautu'ati, atas perempuan yang diwatikan itu juga tidak batal. Yakni selain suami isteri lah. Wa in kanat shaimatan, meskipun adalah ia perempuan itu khabar kanat shaimatan, berpuasa ia sekalipun. Kerana apa? Li'anna illah. Kenapa suami saja kena? Li'anna jinayatal wati'i aghladu. Kerana bahawasanya jenayah orang yang bersetubuh tu lebih berat. Kena pada suami dulu. Orang yang setubuh tu lebih berat jenayah dia. Kesalahan tu lebih berat daripada yang kena setubuh. Walaupun yang kena setubuh dosa juga, tapi tak seberat orang yang setubuh. Fanasaba ayyakuna huwal mukallafu bil kaffarati. Maka munasabahlah oleh bahawa itu fa'il. Oleh bahawa adalah adalah ia al-wati'u al-mukallafu. Yakunu huwa al-mukallafu khabar. Al-mukallafah lah. Al-mukallafah ditaklifkan dia bil kaffarati, dengan kafarah, iaitu ikut turutan lagi lah. Iaitu pertamanya kena bebas hamba, tak ada hamba kena puasa 2 bulan berturut-turut, tak ada juga maka beri makan kepada 60 orang miskin. Kemudiannya wal kafaratu allati tajibu bi ifsadis shaumi hiya 'itqu raqabatin mu'minah. Ini tertib dia. Wal kafaratu, dan bermula kafarah mubtada, sifat allati yang mana silah, tajibu yang wajiblah ia allati bi ifsadis shaumi, idhafat masdar kepada maf'ul dengan merosakkan akan puasa. Tu hiya ialah 'itqu raqabatin, membebaskan akan hamba mukminatin, sifat daripada raqabah, hamba yang mukmin, hamba perempuan yang beriman. 'Itqu khabar wa huwa mudhaf, raqabatin mudhaf ilaih, idhafat masdar kepada maf'ul. Fa in lam yajid ay fa in lam yajid 'itqu raqabatin, jikalau tidak tidak mendapati, ay fa in lam yajidhu, taqdim maf'ul, jikalau tidak mendapati oleh seseorang dia akan membebaskan hamba perempuan yang beriman, au lam yastati', bukan lam yastati', bukan tu dia tak ada ia, dia majzum, lam yastati', hazaf ya sebab iltiqa' sakinain, dia akan jadi lam yastati', iltiqa' sakinain, iaitu ain dengan ya mati dibuat haraf ilat jadi lam yastati', kena ubah. Au lam yastati', ataupun tidak mampu ia, ay lam yastati' itqa raqabati, tidak mampu untuk membebaskan akan hamba. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Mutatabi'aini sifat bagi syahraini, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa in lam yastati', maka jikalau tidak mampu ia seorang berpuasa berturut-turut tu, aidan ay kama itqu raqabatin mu'minatin, fa it'amu sittina, maka memberi makan sittina miskinan, sittina idhafat masdar kepada maf'ul, memberi makan 60 orang miskin. Miskinan tamis apa? Tamis zat. Tu likulli miskinin muddun mubtada muakhar, likulli jar majrur, miskinin mudhaf ilaih, ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam. Bagi setiap orang miskin itu 1 mud min ghalibi qutil baladi, daripada ghalib kebiasaan makanan asasi negeri tersebut. Min ghalibi jar majrur, quti al mudhaf ilaih, al baladi mudhaf ilaih. Fa in ajaza 'anil kulli, maka jikalau lemahlah ia man tadi 'anil kulli, daripada semua tadi tu, thabatatil kafaratu fi zimmatihi, maka sabitlah fa'il oleh kafarah tersebut pada zimmahnya, zimmah man, pada tanggungan dia, mana dia ada hutang dengan Allah Ta'ala kafarah tu, hatta sehinggalah yaqdira, hatta yaqdira mansub bi an mudmarah, sehingga mampu ia man ala khaslatin minha, atas salah satu daripada salasah. Sehingga dia boleh lah, kalau dia mampu beri makan pada 60 orang miskin, dia buat tu. Dia tak mampu puasa dah, ni wajib ikut tertib. Bukan dia boleh pilih. Boleh pilih senang lah. Beri makan pada orang 60 orang miskin lah, mudah sekali. Dah tu ada hadis Nabi SAW yang kata, ada orang yang paling miskin tu, Nabi SAW berikan dia, suruh dia makan sendiri, dia tak bagi ke orang pun, sebab tak ada orang miskin yang paling miskin berbanding dengan sahabat tu. Lagu mana pula? Tu mazhab Syafi'i faham hadis tu lain. Ni hadis dia dulu. Sekali kita terangkan kemudian. Dia kata wadzalika apa? Wadzalika wujubu al-kafarati bi ifsadis shaum tu.
sabitul khabar. Sabit ia li khabaris sahihaini, kerana terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, li khabari jar majrur as-sahihaini mudhafu ilaih, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abi Hurairah, an Abi jar majrur wa huwa mudhaf, Hurairah mudhafu ilaih, radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan meridailah Allah daripada Abu Hurairah. Qala, telah berkatalah ia Abu Hurairah, maqul qaul, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datanglah oleh seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabdalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan, berkatalah ia seorang rajul tadi, halaktu ya Rasulullah, celakalah aku wahai Rasulullah. Rasulah mudada, Allahi mudhafu ilaih, halaktu fi'il fa'il. Qala, berkatalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma ahlakaka, apakah yang mencelakakan ia apa tu akan ikau? Qala, ay qala rajulun, berkata lelaki itu, waqa'tu ala imraati fi Ramadan, bersetubuhlah oleh aku ke atas isteri aku pada bulan Ramadan. Yang ini siang hari bulan Ramadan lah, kalau malam tak kisah. Faqala, maka berkatalah bersabdalah ia Nabi SAW, hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan, adakah mendapati oleh engkau maf'ul bih akan barang, tu'tiqu yang boleh merdeka oleh engkau, maf'ul bih raqabatan akan seorang hamba, yakni mukminatan yang beriman. Qala, berkatalah ia rajul, la, tak ada, ai la ajidu ma u'tiqu raqabatan. Itu. Qala, ay qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahal tastati' an tasuma syahraini mutatabi'aini, adakah mampu oleh engkau bahawa berpuasa oleh engkau syahraini mutatabi'aini, 2 bulan sifat yang berturut-turut? Qala, ay qala rajulun, kata lelaki itu, la, ay la yastati', aku tak mampu, la astati' syahraini mutatabi'ain. Qala, ay qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan, adakah mendapati oleh engkau maf'ul bih akan barang, silah tut'imu yang memberi makan oleh engkau, sittina miskinan akan 60 orang miskin, ataupun ma masdariyah boleh juga, ay fahal tajidu it'amaka sittina miskinan, ma masdariyah boleh juga, ma masdariyah kena takwil masdar jadi maf'ul bih tajid, ay tajidu it'amaka sittina miskinan, adakah mendapati oleh engkau, boleh memberi makan oleh engkau 60 orang miskin? Qala, telah berkata ia rajul, la, ay la tajid ma tut'imu sittina miskinan, tak mendapati oleh aku akan boleh beri makan 60 orang miskin ni. Qala, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qala rajulul laki, thumma jalasa, kemudian duduklah ia rajul tu, dia pun duduk. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka didatangi naib fa'il akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada dia, bi'araqin fihi, dengan satu bakul yang sifat, jumlah ni sifat, fihi yang padanya, pada bakul tu, tamrun, ada tamar. Tamrun mubtada muakhar, fihi ta'alluq satu mahzuf, khabar muqaddam, jumlah tu sifat araq. Ada satu bakul yang padanya ada tamar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah oleh Nabi, tasaddaq, sedekahlah oleh engkau, biha, dengan dia, dengan araqin fihi tamar ni, dengan tamar ni lah, mugi sedekahlah, yang aku beri kamu. Qala, berkatalah ia rajul tadi, afqara minna, ay tasaddaq, ay asduku afqara minna, bersedekah oleh aku akan orang yang lebih fakir daripada kami. Fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna, dia kata, kena sedekah orang yang lebih fakir, aku kena sedekah kepada orang yang lebih fakir daripada aku. Fama, maka tidak adalah baina labatai al-Madinah, di antara timur dan barat kota Madinah ni, ahlu baitin, tak ada pun seorang ahli rumah yang ahwaju sifat, yang lebih berhajat ilaihi kepadanya, kepada tamar ni, minna, daripada kami. Kamilah paling miskin, tak ada orang paling miskin ni. Wadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka gelaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta badat, sehingga nampak zahir jelas, anyabuhu, oleh gigi taringnya, nampak ni.
Summa qala, kemudian berkatalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhab, pergilah oleh engkau, fa at'imhu, maka beri makanlah oleh engkau akan dia akan tamat tu maf'ulun bih, ahlaka maf'ulun bih kedua, akan keluarga engkau, anak isteri. Makanlah makan negeri. Jadi soal hadis ni kata seolah-olah orang yang fakir boleh beri makan kafarah diri sendiri. Betul ke tak? Maka dia kata, wal asahhu, dan menurut pendapat yang asah, annahu jumlah tu khabar, bahawasanya sya'an khabar anna la yajuzu, tidak haruslah lil faqiri, bagi orang yang fakir, jar majrur, sarfu kafaratihi kafaratil faqir, menguruskan atau memberikan kafarah orang fakir tu ila iyalihi, iyalil fakir, kepada keluarganya, kepada keluarga fakir. Keluarga fakir ni keluarga dia sendiri. Tidak harus, tidak boleh dia memberikan kafarah orang fakir itu kepada keluarga dia sendiri. Alladzina, yang mana keluarganya itu, talzamuhu mu'natuhum, yang wajib akan dia, akan fakir itu oleh menafkahkan mereka itu iyal. Dia ni wajib menafkahkan anak isteri. Tiba-tiba dia buat kesalahan yang perlu kepada kafarah, bayar kepada orang lain. Dia pun bayar kepada isteri dia sendiri, kepada keluarga dia sendiri. Sebab dia fakir, tak boleh. Sebab dia wajib bayar zakat, dia wajib menafkahkan isteri dia dah. Kazzakawati, seperti zakat-zakat yang lain, wasairin kafarati, dan kafarah-kafarah yang lain. Tak boleh dia buat untuk keluarga dia sendiri. Dah, hadis ni macam seolah-olah boleh beri makan pada diri sendiri sebab dia fakir. Wa amma khabaru at'imhu ahlaka, dan ada pun bermula hadis yang mengatakan beri makanlah oleh engkau akan tamat itu akan keluarga engkau, fahuwa, maka bermula dia khabar tu mubtada, khabar khususiyatun, itu khusus untuk dia ya, bukan untuk umum. Ataupun anna li ghairil mukaffiri alladhi tatawwa'a bit takfiri an ghairihi sarfatu isim anda muakhar, al-kafarati mudhaf ilaih, lil mukaffiri jar majrur, anhu jar majrur, wa ahlihi ataf kepada mukaffir, li ghairi al-mukaffiri ta'alluq suatu mazuf khabar anna muqaddam. Gitu. Bahwasanya bagi selain orang yang kena kafarah, yang rela, tatawwa', yang rela, yang menawarkan diri, yang sukarela, bitakfiri, dengan membayar kafarah, an ghairihi, daripada selainnya, selain orang yang bayar tu. Kalau dalam kitab Mughni ditambah biiznihi, dengan izin orang yang kena wajib bayar kafarah tu. Sarfal kafarati, membayar kafarah, lil mukaffiri, bagi orang yang kena kafarah, anhu, daripadanya, al pada lil mukaffir, wa ahlihi, dan keluarganya, keluarga al mukaffir. Tu ibarat. Maksudnya apa dia? Hadis ni nak bagi tahu kata orang lain boleh tolong bayar kafarah untuk dia. Kan dia kena kafarah ni. Orang lain boleh tak tolong bayar kafarah untuk dia? Boleh, tapi dengan izinnya. Bukan dia sendiri. Yang fakir, dia sendiri beri makan keluarga dia. Tak boleh. Ini nak menunjukkan orang lain boleh tolong bayar kafarah, seperti mana Nabi SAW bayar kafarah untuk dia. Boleh. Ia dua mafhum di situ. Hukmu man mata, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita rehat sekejap 5 minit. Wallahu a'lam.